Ta'ala bagi tahu kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi aku, kata Allah, yang memberi hidayah kepada orang yang aku kehendaki. Maka tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah, peganglah dua nikmat yang cukup besar yang Allah pilih kita di kalangan bilion manusia yang ada pada hari ini. Sebahagian besar mereka masih ingkar dan tak beriman kepada Allah, tetapi kita hidup dalam nikmat dua yang besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kita, iaitu menggunakan kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Hadis. Antara tujuan kita sebut kawal tadi nikmat iman. Bagaimana kita nak faham tentang iman itu, maka tak lain tak bukan caranya lah dengan cara pengajian, mengetahui cara-cara kesempurnaan iman yang telah disusun oleh para ulama. Pada malam ini kita menggunakan kitab ringkasan cabang iman yang dihimpunkan oleh seorang ulama yang namanya Al-Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, berdasarkan daripada kitab yang asal, iaitu kitab 70 ataupun kitab cabang-cabang iman oleh Imam Baihaqi. Dalam hadis yang usul menceritakan sebuah hadis yang sahih, bersumberkan daripada sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu, kata Rasulullah, 60 lebih ataupun 70 lebih cabang. Banyak. Nabi sebut secara general, banyak. Wa a'laha aw farfa'uha aw fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi, cabang iman yang paling teratas, dan cabang iman yang paling utama, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, iaitu lafaz tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tuan-tuan pegang yang tu. Bila orang tanya cabang iman yang paling tinggi apa dia? Qaulu la ilaha illallah. Nilai cabang iman yang paling tinggi, kata Nabi. Kemudian dalam hadis inilah menceritakan bagaimana cabang iman itu ada pecahan-pecahan dia. Maka dengan kebijaksanaan ulama, dengan kefaqihan, dengan keilmuan yang ada pada seorang imam yang hebat yang namanya Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala, maka dikeluarkan daripada hadis, dikeluarkan daripada nas Al-Quran beberapa cabang iman yang ditemui. Maka terhasillah kitab cabang-cabang iman. Maka kita yang ada pada zaman yang terkemudian, tinggalan oleh para ulama, maka kita ambillah mutiara ini untuk kita faham apa itu usaha iman kita. Maka kita nak sebut pada malam ni insya-Allah 3 cabang iman kalau sempat, yang berupa ulang kaji lah. Iaitu yang pertamanya kita nak sebut tentang cabang iman beriman kepada semua utusan, semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah turunkan, yang Allah utuskan atas muka bumi ini. Kalau kita masih ingat lagi, cabang iman pertama adalah beriman kepada Allah. Itu jelas. Beriman kepada nabi-nabi dan rasul ataupun utusan-utusan yang diutuskan oleh Allah Ta'ala merupakan satu daripada kesempurnaan iman kita. Itu nombor 2, paling penting. Beriman kepada Nabi dan Rasul-Rasul yang diutuskan merupakan kesempurnaan iman kita. Maka kita kena fahamlah dan tahu apa itu, siapakah mereka dan apa dalilnya. Baik, antara dalil yang menjadi teras kepada hujah ataupun bab yang kedua ini, iaitu cabang iman yang kedua, ialah firman Allah Ta'ala yang dirakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-285. Tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan tengok tafsir ataupun terjemahan lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Antara sunnah kita baca ayat Quran, kita mulakan dengan isti'azah. Sama ada dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ataupun yang keduanya kita baca dengan lafaz a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Boleh dua-dua. Jadi bila kita baca Quran, kita mulakan dengan isti'azah. Minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam. Baik. Kata Allah SWT dalam surah Baqarah ayat 285, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wal mu'minun kullun amana billah, dan orang-orang yang beriman itu kullun amana billah, semuanya itu beriman kepada Allah. Wal malaikah,
dan juga malaikat-malaikat, utusan-utusan, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Dia menggunakan lafaz plural, lafaz jamak, lafaz banyak. Kalau seorang nabi, seorang rasul namanya rasul. Kalau ramai dia panggil rusul ataupun dengan lafaz mursalin. Begitu juga dengan malaikat. Kalau banyak malaikat, malaikat. Kalau disebutkan, begitu juga dengan selepasnya, itu kutubihi, kitab-kitab. Baik. Bila kita sebut tentang ayat ini, apakah yang dimaksudkan dengan beriman kepada Allah? Mudah sebut di bibir kita. Beriman kepada Allah. Orang yang beriman kata Allah Ta'ala, semuanya beriman kepada Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Maka kita kembali kepada syarah para ulama. Yang dimaksudkan dengan amana billah, beriman kepada Allah Ta'ala itu dengan tiga. Yang pertama, iaitu menafikan adanya Tuhan selain daripada Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Kita pergi haji kan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah. Tak ada sekutu bagi kau, wahai Allah Ta'ala. Tak ada sekutu bagi Tuhan. Itu yang pertama. Menafikan adanya Tuhan selain daripada Allah, itu maksud amana billah. Yang pertama. Yang kedua, iaitu kita mengakui bahawa Allah Ta'ala ini adalah Rabbul Alamin. Biasa dengar ayat Rabbul Alamin kan? Dalam surah Fatihah kita baca solat fardu, solat sunat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimah Rabbi, Rabbul Alamin. Apa maksud Rabbul Alamin? Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Jadi bagaimana kita nak fahamkan tentang Rabbul Alamin ni? Maka dia pecah kepada tiga. Tadi induknya tiga, baru masuk yang kedua pecah tiga. Mudah aja. Yang pertama, menafikan adanya Tuhan selain daripada Allah. Yang keduanya iaitu mengakui bahawa Allah itu Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin. Kita berhenti setakat tu. Kita pecahkan Rabbul Alamin tu kepada tiga. Bila orang tanya apa maksud Allah Tuhan semesta alam, kita jawab macam mana? Yang pertamanya, kita mengakui bahawa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Gunung ganang, bukit bukau, langit, cakrawala, bulan, bintang, sungai, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Siapa cipta, siapa jadikan? Allah, jawapan kita. Yang pertama. Setelah itu, Rabbul Alamin membawa maksud Allah ciptakan dan kemudian Allah lah yang mentadbirnya. Siapa yang takbir alam ini? Allah. Siapa yang jalankan waktu pagi, waktu malam? Allah. Siapa yang masukkan waktu duha, sampaikan kepada kita waktu fajar? Allah. Allah yang mentadbir alam ini, sunnatullah. Dan kemudian yang ketiga, setelah Allah menjadikan alam ini, yang keduanya Allah mentadbir alam ini, yang ketiga Allah jualah yang memelihara alam ini. Subhanallah. Jelas ya? Bila kita sebut baca surah Fatihah, sebab tu nak datang khusyuk kita kena faham makna. Dah faham makna, kita kena tahu juga bagaimana tafsirannya. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu nak hadirkan khusyuk. Allah menjadikan alam ini, Allah lah yang mentadbir alam ini, Allah jualah yang memelihara alam ini. Semuanya sunnatullah, semuanya dalam pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Baik. Kemudian yang ketiganya kita sebut tadi, iaitu menafikan adanya Tuhan selain daripada Allah. Yang kedua, mengakui bahawa Allah itu Rabbul Alamin. Yang ketiga iaitu menyebut Allah dengan nama-namanya yang baik. Menyebut Allah dengan nama-nama yang cantik, yang maha baik. Allah bagi rezeki kepada kita dalam tempoh kita kacau bilau pada hari ini, dalam keadaan kita pandemik Covid, tetap Allah bagi rezeki kepada kita. Puji Allah Ta'ala, itu sifat orang beriman. Kullun amana billah, kita sebut Allah war-Razzaq. Ya Allah, Engkau lah yang maha memberi rezeki. Kembalikan pujian kita kepada Allah. Dalam keadaan orang lain ada yang mati, ada yang sakit, ada yang positif Covid, Allah pelihara kita. Allah ya Latif, Allah yang maha lemah lembut. Itu sifat orang beriman. Lidah dia tak lekang daripada kembalikan apa nikmat, disyukuri dengan sebut dan puji Allah dengan nama-nama yang baik. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang pertama. Kemudian yang keduanya Allah sebut dalam surah Baqarah, kullun amana billahi wa malaikah, dan para malaikat. Kita akan huraikan nanti. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya kita akan huraikan nanti.
Kemudian di akhir ayat disebut apa? Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, utusan-utusannya ramai. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi, dan Allah tak membezakan di antara rasul-rasul ini. Baik. Ini menjadi dalil kepada cabang iman, iaitu beriman kepada semua utusan Allah. Sebab Allah sebut dalam ayat ini wa rusulihi, semua utusannya. Selain daripada Muhammad, juga nabi-nabi yang lain kita wajib beriman. Itu orang Muslim ataupun orang beriman. Baik. Kemudian kalau kita sebut lafaz rusul ini, iaitu lafaz jamak, lafaz ramai. Boleh disebut dengan mursalin ataupun rusul. Dan bilangan nabi ini cukup banyak. Dalam beberapa riwayat hadis, kalau kita semak, antaranya disebut dalam hadis bersumberkan daripada sahabat, iaitu Sayyidina Anas bin Malik. Nabi ni ada 8,000. Banyak, 8,000. Daripada 8,000 tu dipecah 4,000 itu diturunkan, diutuskan kepada Bani Israel. Sebab tu Bani Israel ni satu nama Bani yang disebut dalam Quran mulia pada asalnya. Bani Israel, banyak nabi-nabi, 4,000. Dan selebihnya kepada kaum ataupun manusia yang lain. Begitu juga dengan hadis yang lain, hadis Hasan menceritakan bahawa bilangan Nabi itu 124,000 dan diturunkan sejumlah 104 buah kitab, banyak. Dan juga dalam hadis yang lain menceritakan bahawa Rasul itu jumlahnya 313 orang, dan 25 nama Nabi itu, Rasul itu disebut di dalam Al-Quran. Itu yang kita beriman, yang kita sebut, yang kita hafal pun, dinasyidkan, dipelajari dan sebagainya. Maka itu kelebihan kepada Nabi-Nabi dan Rasul yang Allah utuskan. Nabi Muhammad SAW juga dengan banyak namanya. Ada satu kitab menukilkan ataupun menghimpunkan nama-nama Nabi kita dengan nama-nama yang kadang-kadang kita biasa dengar, seperti nama Taha, seperti nama Yasin, nama-nama Nabi kita yang mulia. Biasanya kita dengar dalam qasidah ataupun nasyid-nasyid. Itu banyaklah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Baik. Kemudian tuan-tuan muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, kita pergi kepada dalil yang kedua, iaitu daripada hadis Nabi SAW, iaitu hadis yang kita biasalah dengar, hadis yang familiar bagi kita, iaitu hadis Jibril. Datang seorang lelaki dalam keadaan dia bersangatan hitam rambutnya, bersangatan putih bajunya, bersih, tidak ada kesan safar, perjalanan yang jauh. Lalu dia datang, dia tanya apa? Dia tanya Nabi, dia duduk dekat dengan Nabi, dia tanya Nabi, Nabi jawab, dia membenarkan jawapan Nabi. Hadis tu kita biasa dengar, iaitu hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Betul tak? Malaikat tu tanya kan, apa itu Islam? Nabi pun jawab. Dalam hadis Nabi kata apa? Anta syahadu an la ilaha illallah. Kemudian ditanya yang kedua, apakah itu iman? Ni dalil dia. Kata Rasulullah, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini dalil kepada beriman kepada semua utusan, rusul, nabi-nabi, rasul-rasul yang banyak. Baik, jelas setakat ni. Iaitu beriman kepada nabi-nabi dan juga utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita melihat seterusnya, iaitu pada cabang iman yang ketiga. Ini ringkas. Cabang iman yang ketiga iaitu beriman kepada malaikat. Malaikat ni sebaliknya jumlahnya tidak ditentukan secara detail. Tak seperti dalam hadis-hadis yang menceritakan tentang bilangan Nabi tadi. Ada kata 8,000, ada kata 124,000, Rasul pula 313. Ada beberapa riwayat hadis yang boleh kita jadi sandaran sebagai hujah. Adapun malaikat ni tak ada sebut berapa. Tetapi ada beberapa hadis menceritakan, nak menggambarkan betapa banyaknya malaikat ni. Malaikat ni lebih ramai daripada manusia. Satu hadis ceritakan, hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak ada satu ruang pun selebar arba'a asabi', tidak ada satu ruang pun selebar 4 jari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di situ ada malaikat-malaikat Allah yang sedang meletakkan dahinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara tempat yang paling dicintai oleh Allah Taala, masjid, surau, kategori tempat kita berhimpun berjemaah. Antara tempat yang turunnya rahmat, turunnya malaikat, surau dan masjid. Memang kita sedihlah tuan-tuan, para pendengar yang rahmati Allah. Hari ini memanglah kita tahu surau kita ni tak bolehlah ramai-ramai datang.
Tapi kita nak buat apa? Ini semua ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak argue pun dia ada pro and con dia. Tetapi asalnya kita taat kepada ulil amri, pemerintah. Kita berpegang kepada hujah para pemerintah kita, para mufti kita di atas apa yang berlaku pada hari. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya akan pulih seperti sedia kala. Maka di sinilah tempat-tempat para malaikat meletakkan dahi sujud kepada Allah Ta'ala. Kalau kita rasa tak nak datang ke surau masjid bila diberi peluang, maka alangkah ruginya kita, tuan-tuan. Sebab kita ni dibeza-bezakan alam. Kalaulah diangkat hijab, kita dapat lihat para malaikat. Subhanallah, surau Mukhlisin ni kena 3 tingkat, tuan-tuan. Tak cukup 2 tingkat. Pasal kita duduk satu alam namanya alam duniawi. Yang duduk dalam alam duniawi ni, kita lah, haiwan, siapa lagi? Tumbuh-tumbuhan, manusia. Tu. Adapun malaikat ni namanya alam malakuti. Alam malakut yang kita sebut kan. Orang tua-tua kita sebut alam malakut. Alam malakuti. Itu alam malaikat. Adapun jin disebut sebagai alam jabaruti. Alam jabarut. Sebab tu kita dipisahkan alam, tetapi semuanya adalah wujud. Dan kita beriman kerana perkara-perkara gaib ini disebutkan dalam hadis dan juga dalam Al-Quran itu sendiri. Baik. Maka hadis yang kedua nak ceritakan tentang betapa banyaknya jumlah malaikat ini, iaitu dalam satu peristiwa yang agung, peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Peristiwa yang cukup sinonim dengan kita, tiap tahun kita sambut ataupun kita meraihkan dan kita cuba mengimarahkan. Bagaimana diceritakan dalam perjalanan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh malaikat Jibril satu tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Kata Rasulullah, kemudian ditunjukkan kepadaku Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada Jibril, maka Jibril menjawab, itu ialah Baitul Ma'mur. Setiap hari 70,000 malaikat akan masuk salat di dalamnya. Sebagai riwayat kata tawaf. 70,000 setiap hari akan masuk dalam Baitul Ma'mur, dan kemudian mereka akan keluar, dan keluarnya mereka itu merupakan pertemuan mereka atau kesempatan mereka yang terakhir. Tuan-tuan faham tak maksud hadisnya? Surau Mukhlisin ni tiap-tiap hari 70,000 masuk, kemudian habis keluar saja hari tu, kemudian datang 70,000 yang lain. 70,000 yang baru keluar tadi, dia tak akan masuk dah. Sampai bila? Yaumil Qiyamah, sampai hari kiamat. Maknanya jumlah malaikat ni subhanallah cukup banyak banding dengan manusia ni. Cuma kita tak nampak lah yang kita sebut alam malakut ni. Baitul Ma'mur 70,000 setiap hari masuk, kemudian bila dah keluar je, dia tak akan masuk dah. Tetapi akan datang 70,000 setiap hari, 70,000 setiap hari, 70,000 setiap hari. Nak gambarkan betapa banyaknya jumlah malaikat ni, tuan-tuan. Maka sebab itulah carilah tempat-tempat yang malaikat turun, yang malaikat suka, antaranya majlis ilmu. Disebut dalam hadis majlis ilmu. Malaikat melebarkan sayapnya. Begitu juga dalam surau dan masjid. Dan di mana-mana tempat yang ma'ruf, tempat-tempat yang baik, itulah tempat malaikat. Dan sebab tu bila kita datang, kita berdoa, kita mengaminkan doa kita, doa kita juga diaminkan oleh para malaikat. Allah bagi bonus kepada kita, malaikat aminkan doa kita. Baik, selesai yang tu. Kemudian malaikat ini adalah satu ciptaan daripada cahaya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, khuliqatul malaikatu min nur. Diciptakan malaikat daripada cahaya. Manusia daripada tanah, lumpur. Adapun jin daripada api, iblis, syaitan daripada api, malaikat dicipta daripada cahaya. Disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Maka sebab itulah malaikat duduk dalam alamnya, iaitu dinamakan alam malakuti. Ini kita tak perlu hurailah. Perkara ini cukup menarik kalau dikupas secara mendalam, tetapi bukan masalah untuk kita menguraikan perkara ini. Lalu kita melihat di kalangan malaikat ini sudah tentu adalah ketuanya, ketua malaikat. Macam kita duduk dalam negara kita ni lah, ketua dia Perdana Menteri kita lah. Kalau kita duduk di pejabat kita, ada head department, ada ketua jabatan, KJ, bukan Keri Jamaluddin, KJ, ketua jabatan. Kalau kita duduk di rumah, ketua kita lah, suami. Betul tak? Kalau kita di sekolah, ketua kita pengetua, guru besar. Kalau di masjid ada nazirnya. Betul tak? Ada ketua dia. Jadi malaikat ni ada tak ketua dia? Ada. Dan ketuanya ada tak kelebihan dia berbanding yang lain? Ada. Disebut dalam Al-Quran.
Dan juga dalam hadis, kelebihan malaikat yang dilantik sebagai ketua tidak lain dan tidak bukan, iaitu malaikat Jibril. Antara sebutan lafaz Jibril dirakamkan dalam surah Al-Baqarah, ayat 97. Allah sebut kul min kana aduwan li Jibril, menggunakan li Jibril. Jibril. Sebab apa Jibril? Antaranya dirakamkan dalam surah At-Takwir. Kelebihan malaikat Jibril ni ayat 19 hingga 21. Ayat 19 yang berbunyi innahu laqaulun rasulin karim. Sesungguhnya dialah Al-Quran itu, kalam Allah itu disampaikan oleh rasulin karim, utusan yang mulia. Malaikat Jibril ini disebut namanya sebagai rasulin karim. Dialah yang membawa kalam Allah ni sampai kepada Nabi. Siapa dia? Rasulin karim. Itu maksud surah At-Takwir ayat 19. Kemudian disambung pada ayat yang ke-20, zi quwwatin 'inda zil arsyil makin, yang kuat gagah, zi quwwah, yang memiliki kekuatan, 'inda zil arsyil makin, di sisi Allah yang memiliki arasy. Siapa dia? Jibril. Allah puji Jibril ini dengan kekuatan, malaikat yang ada kekuatan. Itu layak jadi ketua. Kemudian disambung pada ayat yang ke-21, muta'in samma amin, lagi ditaati, lagi dipercayai. Subhanallah. Siapa taat kepada dia? Malaikat-malaikat yang lain. Muta'in samma amin, lagi dipercayai. Maka layaklah malaikat Jibril ini menjadi ketua kepada sekalian malaikat. Jadi kalau orang tanya kita, ayah siapa ketua malaikat? Entahlah, Google lah, tengok sendiri. Come on ayah ada jawapan. Malaikat Jibril. Baca surah At-Takwir ayat 19 hingga ayat 21. Itu jawapan dia. Baik. Kemudian kita lihat lagi. Tak nak ceritalah bagaimana keadaan malaikat Jibril ni. Kejadian dia cukup hebat. Bagaimana dalam peristiwa yang sama, peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW ditemukan, diperlihatkan wajah malaikat Jibril ni, tuan-tuan. Malaikat-malaikat Allah Ta'ala ini dalam Quran disebut ada yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap. Tetapi malaikat Jibril dia memiliki 600 sayap. Itu kelebihan fizikal dia, kejadian dia malaikat Jibril ni. Antara pertemuan Nabi SAW dengan malaikat Jibril ialah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj yang dirakamkan dalam surah An-Najmi ayat 13-14. Saya ulang, surah An-Najmi ayat 13 hingga ayat 14. Apa Allah sebut? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan kemudian Nabi Muhammad telah melihat Jibril dalam bentuknya asal sekali lagi. Nabi nampak lagi Jibril dalam bentuk yang asal sekali lagi, iaitu di mana? Inda sidratil muntaha, iaitu ketika di sidratil muntaha. Dalam peristiwa Nabi Muhammad SAW nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, disitulah diperlihatkan wajah asalnya malaikat Jibril. Subhanallah. Kalau kita yang orang biasa ni cerita kat kawan, aku pernah tengok malaikat, tuan-tuan tengok di atas bawah. Kau pernah tengok malaikat? Pernah. Macam mana malaikat? Dia pun teringat movie orang putih. Malaikat dia ada sayap. Yalah betul ada sayap, dalam Quran sebut ada sayap. Tapi taklah kita tahu sayapnya bagaimana. Hebatnya malaikat Jibril ni, sayapnya tu 600 sayap. Dibuka satu sayap je menutupi langit dunia ni, tuan-tuan, sebelah saja. Tu malaikat. Sebab tu malaikat ni kalau dia datang atas muka bumi ni, dia dalam bentuk menyerupai kebanyakan lelaki soleh, lelaki baik. Dalam hadis Jibril tadi kita sebutkan, sedang Nabi dan sahabat berkumpul, datang seorang lelaki, kat situ masuk dalam keadaan dia segak, tuan-tuan, handsome, dalam keadaan bersangatan hitam rambutnya, dalam bersangatan bersih baju dia, tanya Nabi tentang iman, Islam dan ihsan. Dalam peristiwa yang sebelum ni pun dijumpa. Itulah malaikat yang Allah hantar berjumpa dengan manusia ataupun Nabi lah khususnya. Kalau ada pun orang lain, orang biasa ni jangan katalah nak jumpa malaikat ni, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita lihat masih lagi berkaitan dengan malaikat, iaitu malaikat Jibril. Ada beberapa nama yang kalau kita sebut malaikat Jibril, seperti Nabi Muhammad SAW juga ada beberapa nama yang kita boleh kaji dan kita pelajari untuk menambahkan kecintaan dan keimanan kita. Betul tak? Kita kalau kita suka satu orang, kita nak cari yang baik-baik je kat dia. Walaupun nama dia Fatimah, mungkin kita nak tanya dulu, mak kecil-kecil panggil namanya apa? Mungkin nama manja. Jadi dia menambahkan kesukaan, kecintaan kita.
Macam itulah juga kita nak tahu Nabi Muhammad kita nak cerita dia, kita kenal dia siapa, apa gelaran-gelaran dia. Bagaimana kita nak kenal dan beriman, lebih beriman kepada malaikat Jibril contohnya, kita tahu apa nama malaikat Jibril yang lain. Antaranya disebutkan dalam surah Al-Qadr. Bulan puasa ni ayat ni sangat-sangat famous. Biasa dibaca oleh imam kita, iaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa disebut dalam ayat ni? Inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikah. Saya nak ambil kalimah tu. Tanazzalul malaikatu wa ruh. Dan pada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, turunnya malaikat-malaikat dan ar-ruh. Nampak tak? Allah bezakan di antara dua kejadian ni, malaikat-malaikat yang banyak dan ketuanya iaitu ar-ruh, merujuk kepada malaikat Jibril. Subhanallah. Kemudian dalam ayat yang kedua dalam surah At-Takwir, Rasulin Karim. Nama dia yang kedua. Yang pertama ar-ruh, yang kedua Rasulin Karim, utusan yang mulia. Subhanallah. Yang ketiga apa dia? Dalam surah An-Najm ayat yang kedua, Syadidul Quwa, yang bersangatan kuatnya, bersangatan kegagahannya, itu malaikat Jibril. Subhanallah. Dan yang keempat, nama yang keempat dalam surah Abasa, biaidi safaratin kiramin bararah. Biaidi safaratin kiramin bararah. Malaikat yang meyakini di Lauh Mahfuz disebut apa? Kiramin bararah. Malaikat yang kiram, yang mulia, lagi berbakti. Lagi berbakti. Itu malaikat Jibril. Maka inilah kejadian malaikat Jibril yang Allah beri keistimewaan kepada dia. Jadi nanti ada orang tanya, Ustaz, malaikat-malaikat ni banyak sangat ni. Ada tugasnya mencabut nyawa, ada tugasnya turunkan rezeki, ada yang bawa wahyu, ada yang soal dalam kubur munkar dan nakir tugasnya. Ada yang menjaga syurga, menjaga neraka, ada yang tiup sangkakala. Apa Allah Ta'ala tak boleh buat semua tu? Kenapa nak ada assistant? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Betul juga. Betul juga, habislah tuan-tuan. Checkpoint, checkmate lah, checkmate. Betul juga, jangan betul juga. Kadang-kadang kita boleh jawab dengan logik. Kenapa Allah perlukan semua tu? Seperti kita di dunia ni, kalau kita lihat, kita ambil satu orang, saya dah bagi contoh dulu, satu orang yang hebat, agung gitu, sultan gitu, agung. Boleh tak dia bawa kita? Boleh. Tapi kenapa ada driver? Kenapa dia ada pemandu dia? Pasal kemegahan dia, tuan-tuan, kedudukan dia sebagai agung. Maka adalah driver. Padahal boleh dia bawa kereta sendiri. Sultan Kelantan kita tengok, sultan semua boleh, cuma yang keluar YouTube ni kadang-kadang Sultan Kelantan, Sultan Johor, agung kita sendiri. Bila sampai tempat yang dia tuju, boleh tak dia buka pintu sendiri? Boleh sangat. Tapi kenapa ada satu orang yang duduk tepi tu bukakan pintu dia? Pasal jawapan dia agung, kemegahan dia, kegagahan dia, kedudukan dia sebagai agung, sultan. Dah buka-buka pintu, ada pula orang pegang payungkan dia berjalan. Pemalas betul kita kata. Bukan pemalas, tuan-tuan. Pasal dia kegagahan dia, kedudukan dia, kemegahan dia, kerajaan dia. Maka layaklah dia dipayungkan, dimuliakan, diangkat kedudukan. Tu antara yang kita boleh bagi faham kepada orang awam, tuan-tuan. Mudah-mudahan tak adalah soalan-soalan yang mempertikaikan kehebatan Allah Ta'ala menciptakan malaikat-malaikat dengan tugas-tugas yang tertentu. Baik. Kemudian yang terakhir iaitu beriman kepada Al-Quran. Bukan sahaja beriman kepada Al-Quran, beriman juga kepada kitab-kitab yang samawi, kitab-kitab samawi yang diturunkan. Kitab-kitab samawi yang diturunkan. Dalilnya iaitu sama seperti kita sebutkan pada ayat sebelum ini. Orang yang beriman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan beriman kepada Rasul-Rasul. Maka beriman kepada kitab-kitab. Allah rakam dalam surah An-Nisa, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada wa rasulihi. Dia lafaz singular, lafaz mufrad, merujuk kepada wahai orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi,
dan kitab, yakni Al-Quran yang diturunkan kepada nabinya. Allah kata apa kepada orang beriman? Berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kitab, merujuk kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada nabinya ataupun rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir ayat Allah sambung, Allah kata apa? Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ini dalil dia. Beriman, orang yang beriman kepada Allah ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab ni merujuk kepada kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada rasul-rasul yang terdahulu. Apa dia 4 buah kitab itu? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang yang beriman, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-136, orang beriman ni siapa? Beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil. Jadi ustaz, bolehkah saya gunakan Taurat ni? Tuan-tuan nak jawab apa? Boleh juga. Jangan tuan-tuan cakap yang tu habis. Boleh tak kita gunakan Taurat, Injil? Koklah jumpa yang asal tu? Tidak boleh. Kita beriman dengan Al-Quran, iaitu kita beriman kepada kitab samawi yang lain, tetapi kita tidak beriman dengan syariatnya, perintah hukum hakamnya. Kerana apa? Turunnya Al-Quran memansuhkan, menghilangkan hukum asal, iaitu yang ada dalam Taurat, Injil dan Zabur. Jadi kita kena ikut syariat yang ada dalam Al-Quran sajalah. Itu hukum dia. Habis itu ustaz kata beriman kepada kitab lain. Beriman, kita beriman, tetapi tidak kepada syariatnya. Contoh mudah kita nak faham, contoh syariat Nabi Adam. Nabi Adam boleh tak kahwin adik-beradik, silang adik-beradik? Boleh tak? Syariat dia boleh. Berlaku tak? Dirakamkan dalam Quran perkahwinan di antara anak-anak dia. Antara sebabnya kerana waktu itu manusia jumlahnya tak banyak. Hari ini kalau kahwin adik-beradik boleh tak? Syariat kita tak boleh, pasal Quran telah memansuhkan hukum kitab-kitab yang lama ni. Lalu dalam Quran kata tak boleh kahwin adik-beradik, tak boleh. Nak madukan adik-beradik pun tak boleh. Dia ada adik-beradik, perempuan diorang, kita nak kahwin dengan perempuan diorang tu, tak boleh. Lagi kita nak kahwin adik-beradik, lagi tak boleh. Kalau kita ambil contoh dia, syariatnya Nabi Daud alaihissalam, puasa dia selang sehari. Sehari puasa, sehari tak puasa, sepanjang tahun. Kita puasa macam mana? Syariat kita puasa bulan Ramadan, 30 hari bulan Ramadan. Boleh tak puasa kita syariat macam Nabi Daud? Tak boleh. Pasal kita wajib puasa, iaitu hanya di bulan Ramadan. Kalau kita lihat syariatnya Nabi Musa, cara mereka bertaubat, dirakamkan dalam Quran bagaimana cara pada zaman Nabi Musa ini mereka nak bertaubat adalah dengan cara membunuh diri, dengan beberapa kaedah yang dibahaskan oleh ulama. Tetapi pada syariat Nabi Muhammad yang dibawa ini, kita bertaubat ini, Allah kata apa? Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Pulanglah kau kepada Tuhan kau dengan taubat yang nasuha, menyesali perbuatan kita, berazam tak akan ulangi lagi, beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Allah Maha lemah lembut tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad ni sangat special. Macam-macam kelebihan dia bagi. Dalam Quran merakamkan bagaimana Allah kata dengan bahasa yang cukup lemah lembut. Kata Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang melakukan maksiat melampaui batas, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan kau putus asa dengan rahmat Allah. Subhanallah. Allah kata kepada hambanya yang melampaui batas. Maha lemah lembutnya Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Kita ni berdosa, kita ni sang pendosa. Allah kata apa? Qul ya ibadi, katakan wahai hambaku.
Hamba, tuan-tuan. Hujungnya Allah kata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dengan rahmat aku. Kita ni kalau anak kita buat salah kat kita, kalaulah kita boleh menggunakan bahasa yang lemah lembut tu, kita memang lelaki ataupun ayah kiriman Tuhan lah, tuan-tuan. Kalau isteri kita buat salah, kita boleh cakap dengan bahasa lemah lembut, kita lah suami kiriman Tuhan. Betul, Tuan Haji? Ada satu hadis cerita, Nabi SAW tanya kepada isterinya yang mulia, Sayyidatina Aisyah, indaka syai', ya Aisyah, ada tak benda nak makan? Kata Aisyah, la, tak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tentu agak dia jawab apa? Fa inni idzan sha'im. Kalau macam tu, sesungguhnya aku berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya isteri kita, makan apa pagi ni? Buka-buka meja, buka tudung saji, pinggan semalam tak ada lagi. Makan apa hari ni yang? Tak ada bang. Tak apalah yang, hari ni sesungguhnya abang puasa. Itulah suami kiriman Tuhan, tuan-tuan. Kalau masih wujud macam tu lah. Kalau tak terbalik meja tu, kira bersyukur lah tu. Dia keluar mengajuk makan kedai kat luar. Tapi nak ceritakan contoh yang terbaik ditunjukkan oleh Nabi kita kepada isteri. Contoh yang terbaik Allah Ta'ala bahasakan kepada hambanya yang melampaui batas, yang melakukan dosa. Tetapi Allah sebut dengan bahasa yang lain, yang sangat lembut, lemah lembut. Allah yang maha lemah lembut. Maka di sinilah kita melihat betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menurunkan Al-Quran dan kitab-kitab samawi yang lain untuk kita beriman. Dan kita beriman kepada syariat yang diturunkan, iaitu kitab Al-Quran kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada malam ini, iaitu berkaitan dengan nak kenal tentang cabang-cabang iman yang cukup banyak. Dengan kita kenal dan kita faham dan kita cinta dan kita amalkan, mudah-mudahan bertambah kesempurnaan iman kita. Bertambah kesempurnaan iman kita. Maka gunakanlah apa sahaja yang ada pada hari ini untuk menambahkan keimanan kita. Antara perkara yang paling mudah untuk kita lakukan, kita buka mulut tuan-tuan, cakap perkataan-perkataan yang baik-baik. Itu iman tu. Cakap perkataan-perkataan yang baik. Allah sebut dalam Quran, qaulun ma'ruf wa maghfirah. Kata perkataan-perkataan yang ma'ruf dan berikan kemaafan. Khairun min sadaqatin yatba'uha azab. Itu lebih baik daripada satu amal yang namanya sedekah, tetapi sedekah itu sifatnya kita bagi sedekah pada orang, kita ungkit dan kita rendah-rendahkan penerimanya. Kata Allah Ta'ala, qaulun ma'ruf. Cakap benda yang baik itu lagi bagus daripada sedekah yang macam tu sifatnya. Cakap benda yang baik-baik, qaulun ma'ruf. Sebab tu saya nak share satu doa, tuan-tuan, yang kita boleh doa cakap benda yang baik. Dalam hadis menceritakan bagaimana sahabat Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ni Nabi bela dia daripada kecil, tapi dia sahabat lah, level sahabat. Nabi sentiasa mendoakan Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari. Anas ini ataupun lebih dikenal nama dia sebagai Unais. Kita ada kawan kita Anas, dia bagi nama anak dia Unais. Unais bin Anas. Unais itu datang mana? Itu nama manja Sayyidina Anas. Betul? Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari, nama manja. Nabi SAW kadang-kadang panggil Unais. Kawan-kawan sahabat lain kadang-kadang panggil Unais. Macam Nabi panggil kepada Aisyah, Sayyidatina Aisyah Humairah, pipi yang kemerah-merahan. Tuan-tuan panggil Omah, panggil apa? Balik lambat, buka pintu lambat, buka panggil hoi. Ada orang cerita lah. Kata Rasulullah SAW mendoakan kepada Anas satu doa yang pendek, tuan-tuan, ringkas, kita boleh amalkan. Kata Rasulullah, Nabi SAW doakan Anas. Nabi ini SAW pernah dia mendoakan para sahabat ni banyak. Ada sahabat Nabi doakan dengan doa yang tertentu, seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi kata, ya Allah, Allahumma faqih fid din wa 'allimut ta'wil, sehingga dia menjadi rujukan untuk ta'wil Al-Quran. Nabi doa dengan tiga permintaan. Nabi kata, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Saya ulang. Nabi doa kepada Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu.
Apa maksud dia? Ya Allah, rezekikanlah kepada dia malan, harta, wa waladan, keturunan, wa barik lahu, berkatilah dia ya Allah. Pasti doa Nabi ni Allah terima. Maka Sayyidina Anas merupakan seorang yang sangat kaya, yang mempunyai banyak hartanya. Dia terkena doa Nabi. Terkena ni benda yang baik, tuan-tuan. Dia terkena doa Nabi. Nabi kata apa? Allahumma rzuqhu malan, harta, wa waladan, keturunan, anak-anak. Sehingga Sayyidina Anas ini memiliki anak dan cucu lelakinya sahaja sejumlah 100 orang. Wa barik lahu, dan kemudian berkatilah dia. Allah memanjangkan umur Sayyidina Anas, meninggal dia ketika umurnya 103 tahun. Subhanallah. Tetapi umurnya yang panjang itu penuh keberkatan dan penuh kebaikan kepada ummah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan, mengapa tidak kita mendoakan dengan doa yang sama kepada satu orang, sahabat kita, jiran kita, kepada rakan sekerja kita yang mana kita nampak hidup dia susah, struggle dia dalam hidup dia. Mengapa tak kita mengangkat tangan doa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dia tak tahu, kita doakan dia, Allahumma rzuqhu malan, ya Allah rezekikanlah kepada jiranku ini harta, ya Allah rezekikanlah kepada saudaraku ini harta, ya Allah mudahkanlah rezekinya. Kemudian kita doa apa lagi? Allahumma rzuqhu malan wa waladan, ya Allah rezekikanlah kepada dia keturunan, zuriat. Kita doakan dalam keadaan dia tak tahu, kita mendoakan dia. Dan kemudian kita minta pada Allah Ta'ala, wa barik lahu, dan berkatilah hidupnya ya Allah. Mudah-mudahan dengan doa seorang saudara, seorang sahabat, dalam keadaan dia tak tahu, kita mendoakan dia, Allah Ta'ala mengangkat doa kita tanpa hijab, lalu dimakbulkan doa kita, insya-Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini sekadar ulang kaji ataupun tazkirah kepada kita, kerana itulah sifat agama kita, nasihat dan tazkirah merupakan peringatan yang kadang-kadang bukan kita tak tahu tetapi kita lupa. Lalu datanglah tazkirah-tazkirah ini nak ingatkan kita tentang agama kita, nak ingatkan tentang iman kita. InsyaAllah pasti banyak kekurangan, saya mohon